Saya Sabri Ibrahim CKM. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Alright, bercakap tentang semua tahu bahawa bukan semualah, boleh dikatakanlah kebanyakan orang ramai yang ada akaun Facebook tahu betapa pentingnya penggunaan Facebook Live. Pentingnya antaranya kerana nombor satu ialah kita nak masuk TV untuk buat marketing, nak masuk radio, nak gunakan billboard, nak gunakan peralatan-peralatan seperti alat tulis, buku-buku dan sebagainya untuk buat marketing. Kita mungkin tak mampu, yang disebabkan oleh dana, kewangan. So bila kita tidak ada kemampuan kewangan, kita boleh gunakan antara platform yang percuma hingga hari ini ialah menggunakan Facebook Live ataupun lintas langsung menggunakan Facebook Live. So bagi sahabat-sahabat yang pernah berniaga online seperti saya sendiri, saya bisnes online, banyak berkongsi tentang produk untuk membantu menyelesaikan masalah orang yang ada masalah perut seperti semelik, buasir, kembung dan sebagainya. So saya tak mampu untuk masuk TV, untuk masuk radio sebab dia berbayar. Ya, Syafiq Amir, Assalamualaikum, apa khabar? So untuk hal ini saya belajar bagaimana cara untuk mengoptimalkan penggunaan Facebook Live ini untuk buat marketing. So kalau sekiranya sahabat-sahabat telah tahu betapa pentingnya, betapa murahnya, betapa pantasnya penggunaan Facebook Live ini untuk buat marketing, maka ia adalah satu kerugian yang besar. Amir Ramadan, Assalamualaikum, apa khabar? Sihat ke Amir Ramadan? So sebelum saya cakap tentang, saya kongsi dengan sahabat-sahabat semua beberapa tips untuk orang yang tahu bahawa FB ini penting tetapi tidak ada idea untuk guna pakai Facebook Live, untuk digunakan dalam Facebook Live. Sebelum masuk bab itu, saya nak undur sikit, nak bercakap tentang marketing. Supaya faham ini punya asas, insya-Allah barulah boleh pergi yang agak ke depan sikit. Marketing ni adalah bahasa Inggeris. Sebelum kita nak buat marketing, kita kena faham dahulu apakah sebenarnya definisi kepada kepada marketing. Mungkin Amir Ramadan boleh share, boleh komen, Syafiq Amir juga sama juga. Tuliskan pendapat awak selama ni bila sebut marketing, apa yang faham. Marketing di dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu adalah pemasaran. Pemasaran. Kata dasarnya ialah pasar. Kalau dipasarkan, maksud lain. Kalimah asal pasar. Kalau sebut imbuhan dipasarkan, memberi maksud lain. Pasaran, maksud yang lain. Dipasarkan pun maksud lain. Pemasaran pun maksud yang lain. So bila kita faham ini, ya, Amir Ramadan dan juga Syafiq, insya-Allah baru boleh buat penilaian. Adakah selama ini gerak kerja kita buat tu, adakah betul-betul menepati istilah pemasaran ataupun lain? Ya, Rizara Rizairi, Assalamualaikum, khabar. So harap Rizairi faham, dan kalau mungkin tak tahu boleh komen dahulu pendapat awak, apakah yang faham Rizara Rizairi bila sebut tentang pemasaran. Right, boleh komen, tak masalah. Mungkin ada yang belum tahu dan mungkin ada yang sudah tahu. Yusri, apa khabar? Assalamualaikum, sihat ke? So hari kita bercakap tentang, saya nak share dengan sahabat-sahabat semua 3 ataupun 5 teknik pemasaran. So sebelum masuk ke 5 teknik tu, saya nak nak tanya sahabat-sahabat semualah, Yusri ke sebagainya, apa yang faham tentang istilah asas kepada pemasaran. Boleh komen, jangan sekali malu, ya. Kalau like tak naik, perlu komen berulang kali. Dan juga kalau sudi, anda boleh sharekan kepada sahabat-sahabat yang memerlukannya. Cik Azman, Cik Ahmad, Assalamualaikum. Zai Yusuf, Assalamualaikum, apa khabar? Semua masuk, ya. Terima kasih
kepada semua yang masuk, kerana Allah Ta'ala telah menjemput anda semua untuk bersama FB Live saya ini. Dan hari ini ya, untuk maklumat Zai Yusof, Cik Azman, Cik Ahmad, saya insyaAllah dalam masa 10 ni saya akan bercakap fokus kepada pemasaran ataupun marketing. Sebab saya ada lebih kurang 200 lebih strategi marketing. So saya fikir saya akan share dengan sahabat-sahabat semua. Ada yang telah saya amal, ada yang telah sedang saya amal, dan saya konsisten amal. Sebab ilmu yang awak tahu ni kalau tak diamal tak ada manfaat ya. Muhammad Fauzi dan juga Za Yusri ke sama juga. Kalau awak tahu dah benda ni tapi tak amal, percayalah tidak memberi kesan ke penambahbaikan kepada bisnes atau apa-apa yang awak buat sekarang ni. Okey. Anda boleh komen ya, berapa awak boleh komen Za Yusof. So saya teruskan Zoom, iaitu saya nak urai sekali lagi apa benda, apakah definisi kepada marketing. Marketing dalam bahasa Inggeris adalah marketing is to attract people attention. Itu definisi dia. Pemasaran adalah menarik perhatian orang. So dalam istilah ini tidak ada unsur-unsur menjual. Bermaksud aktiviti-aktiviti gerak kerja pemasaran adalah semata-mata untuk tarik perhatian orang ataupun merubah fokus perhatian orang kepada brand lain kepada kita. Dia bukan untuk menjual. So untuk jualan atau sale, dia definisinya berbeza. Okay, so kita fokus dahulu dalam tentang marketing. So marketing is to attract people attention. Wan Amri, waalaikumsalam. Wan Amri, moga sihat, sejahtera. Terima kasih banyak. Saya masih sikit ada lagi. Masih lagi sebut-sebut nafas. Ya, Muhammad Fauzi. Tapi saya fikir saya tak perlu tunggu saat sepenuhnya lah. Saya akan teruskan guna FB Live ini untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Dengan niat saya bukan untuk mengajar, tapi saya untuk ulang kaji daripada nota yang saya dapat daripada guru saya, mentor saya. So, kita fokus dulu kepada ta'arif pemasaran. Sebelum kita faham bahawa marketing is to attract people attention, dia bukan aktiviti menjual. Bila kita tahu bahawa pemasaran adalah untuk menarik perhatian orang, so apakah cara untuk menarik perhatian orang? Mungkin selama ini orang fokus orang masyarakat ramai kepada brand lain. So anda perlu buat gerak kerja, saya ada lebih kurang 200 lebih teknik untuk tarik perhatian orang kepada brand kita ini supaya dia orang berpaling kepada kita. Itu gerak kerja. So antara kegunaan marketing untuk buat orang menarik perhatian orang ialah kita pertama sekali kita mesti buat sentiasa konsisten ya, Wan Amri, tanpa henti. Buat apa? Buat gerak kerja supaya brand kita dalam pelbagai platform sentiasa dinampaki, sentiasa nampak di mata masyarakat, mungkin dalam FB, dalam IG, dalam Shopee, dalam blog, pelbagai grup-grup ini, pelbagai platform kita mesti buat brand kita sentiasa nampak. Itu dia antara fungsi ataupun tujuan kita buat pemasaran. Mesti buat orang sentiasa nampak brand kita. Sekarang saya guna FB Live. FB Live satu platform untuk saya guna pakai buat pemasaran, iaitu menarik perhatian Cik Azman, Cik Ahmad, menarik perhatian Fauzi, menarik perhatian Yusri supaya berpaling perhatian awak kepada brand saya. Dengan cara saya sentiasa aktif buat FB Live. Ini pun sejenis apa? Sejenis tool pemasaran, iaitu menarik perhatian orang. So benda FB Live ini saya perlu buat secara konsisten. Sentiasa buat konsisten. Kalau nak mampu boleh guna IGTV, boleh guna YouTube dan sebagainya. Pertama iaitu buat orang sentiasa nampak brand kita. Yang kedua ialah untuk setakat nampak tak beri kesan lagi. Kita mesti buat secara konsisten. Contoh nak guna FB Live ini, bila orang sentiasa nampak, kita perlu buat orang sentiasa mulai kenal brand kita. Kenal jenama kita. Saya Sabri Ibrahim CKM. Bidang saya bidang bisnes kesihatan perut. Saya gunakan banyak platform pemasaran zero cost marketing atau zero cost seperti FB Live, IGTV, blog, Shopee dan sebagainya, supaya orang mulai kenal brand saya. Boleh cakap tu. Yang ketiga ialah
Kita buat pemasaran untuk apa? Untuk mendapatkan supaya orang mulai suka dengan quality brand kita. Ya, dengan kita buat so ada beberapa cara lah. Contoh supaya orang suka dengan brand kita ialah bila kita buat FB Live ini ya, Zulfikri Adli, kita perlu isikan dalam FB Live kita, dalam IGTV kita, dalam YouTube kita live streaming dengan sesuatu yang orang dengar, dia guna pakai tip kita bagi itu boleh menyelesaikan masalah pendengar kita, penonton kita. Ini contoh-contoh pengisian yang kita boleh guna pakai supaya FB Live kita ke, IGTV kita ke, YouTube kita itu boleh menyebabkan orang suka tengok, nak tengok lagi. Sebab bila tonton FB Live saya contohnya ada beberapa tip cara untuk atasi masalah kenapa marketing tak menjadi contohnya. Apakah strategi-strategi lain yang saya sampaikan supaya boleh gunakan, boleh buat usement, tak sesuai yang ni, guna yang ni. Alright, itu contoh untuk buat orang suka. Yang keempat ialah tujuan kita berusaha lakukan marketing atau pemasaran ialah untuk apa? Ini penting. Untuk hari ke hari, minggu, bulan, tahun supaya penonton kita ataupun masyarakat yang follow kepada brand kita itu mulai rasa percaya dengan brand kita. Ini isu penting sekali ya, Ipul Azli dan sahabat semua. So bila kita faham hal ini, baru kita tahu, oh selama ni mungkin tak perasan. Gerak kerja untuk jualan, awak bertukar dengan gerak kerja pemasaran. Kalau awak buat gerak kerja pemasaran, mungkin tak perasan. Bila mengharapkan jualan, tak berlaku jualan, anda kecewa. Tapi sebenarnya anda salah. Anda mengharapkan jualan dengan melakukan gerak kerja pemasaran. So bila kita faham bahawa pemasaran ialah untuk menarik perhatian orang, kita kena fokus dahulu dengan pelbagai strategi yang ada untuk memindah perhatian orang lain kepada brand kita mengikut keunikan yang kita ada. Jelas So sesatu bab. Kita masuk bab kedua. Sebelum ni saya telah share dengan sahabat-sahabat semua 3 strategi yang kita boleh guna pakai untuk buat pemasaran. So untuk sesi ini saya nak share dengan sahabat-sahabat semua lagi beberapa teknik strategi pemasaran supaya brand kita mulai orang nampak, kenal, suka dan juga percaya. Banyak cara ya. So untuk sesi ini saya akan share mungkin 3 atau 4 lagi. Yang lepas pada anda follow lah. Yang lepas pada saya share 3 baru ni. So antara cara yang keseluruhnya ialah supaya orang mulai suka dengan brand kita ialah anda kena amal teknik ni. Mungkin Cik Azman, Cik Ahmad, mungkin Ibu Azli, Zulfikri, ada sebab-sebab lain tak memahami, tak apa, tak suka tak apa ya, tak masalah ya. Saya nak fokus, nak sampai ke ilmu ni bukan niat saya mengaji, tapi teknik ni saya telah amal sebelum saya share dengan sahabat semua. That's why saya ulang tadi pada permulaan. Kalau you tahu sahaja, tetapi kalau tak amal, memang tak ada berkesan. Sudah hal ini, kalau you dengar dah apa saya share ini, tiba-tiba you tak buat dan tak berlakunya peningkatan sale awak, jangan salahkan saya. Anda tak amal apa yang telah saya sharekan yang lepas pada. Dan saat lagi saya akan share lagi 3 ataupun 5 teknik strategi dalam membuat pemasaran apa itu untuk menarik perhatian orang supaya orang suka dan percaya kepada brand kita. Yang seterusnya adalah kita boleh amal teknik ini penting. Boleh saling ini penting dan memang terbukti berkesan, iaitu kita gunakan teknik marketing menjual hadiah. Secara habis, Assalamualaikum Nur Atikah dan juga sahabat-sahabat lain. Assalamualaikum semua sekali ya. Nur Azman, Assalamualaikum, apa khabar? So teknik marketing yang kita boleh pakai ialah salin nota ni, tak faham tak apa, insya-Allah dari saya Allah Taala buka faham, iaitu menjual hadiah ataupun voucher penghargaan. Teknik ini akan berkesan kepada customer anda. Customer telah membeli kali pertama. Kita nak dia membeli kalau boleh dengan banyak, membeli banyak dengan berulang kali, membeli banyak berulang kali seumur hidup dia dan dia bawa orang lain. So kita boleh buat teknik apa? Gunakan pendekatan voucher penghargaan. Bermaksud sini ialah bila ada customer mungkin 10 ke 1000 ke 100, mana-mana yang membeli kali kedua contoh, anda berikan voucher penghargaan
Dalam kertas tak ada mungkin kertas macam ni kan. Voucher macam ni, you beritahu dia bahawa saya dapati tuan-puan ni rajin membeli dengan saya. Saya bagi voucher ni, mungkin voucher ni bernilai katakanlah RM100. Voucher beri secara percuma kepada mana-mana customer awak yang telah membeli berulang kali. Sebagai apa? Sebagai voucher penghargaan. Kenapa ya? Kerana bila mana pembeli tadi terasa kita beri suatu voucher penghargaan, dia rasa cukup dihargai. Bagilah beli dengan Zahari. Dia kalau beli dia dengan sekian banyak, dia akan beri voucher penghargaan. Mungkin nilai RM90 contohnya. Pembeli tadi, customer akan bercakap. Dia akan bercakap dengan rakan dia, dengan sahabat dia dan sebagainya, menyebabkan kita sebagai peniaga ini, kita akan mendapat referral melalui kegembiraan, melalui kesukaan dia kepada customer yang telah kita gunakan teknik marketing itu memberi voucher penghargaan. Rafi Bani Burger, malam ke siang tu. Sini, ni kan siang. Ya, siang. So, adakah setakat ini Zahari faham apa yang saya ingin cuba sampaikan? Inilah teknik yang seterusnya saya share ni itu untuk supaya orang boleh tertarik dengan bisnes kita. Sebab kita amalkan teknik memberi voucher pelanggan. Ini penting sangat. Kalau you amal memang menyebabkan, tapi syarat kena amal lah. Kata amal tak ada makna you tahu teknik ini. Beri pada customer anda voucher penghargaan dengan nilai tertentu, maka insya-Allah dia akan mulai bercakap. Insya-Allah membantu menyebabkan platform awak, bisnes awak akan mulai dikenali ramai. Melalui apa? Asbab menggunakan teknik memberikan voucher penghargaan kepada mana-mana customer first level awak. So, dia akan bercakap, saya akan menarik yang lain prospek untuk datang kepada platform online ataupun offline awak. Ini setelah amal sebelum ni. That's why saya share apa yang saya telah amal. Alright, itu teknik yang seterusnya di dalam kita membuat pemasaran. Saya nak share teknik yang seterusnya ialah, saya harap you all semua amal, sebab saya bimbang sangat kalau you all tahu sahaja tapi tak amal, memang percayalah tidak akan beri apa-apa faedah kepada apa yang kita tahu. Saya selalu berdoa kepada sahabat-sahabat semua, kepada yang dipilih Ta'ala, Syarah Weli dan lain sahabat semua, Rafli Bani Burger. Saya doa kepada anda semua, ya, diberi Ta'ala kepada saya sendiri dan anda semua kekuatan dalam zahir dan batin untuk mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah kita miliki. Sebab kalau tahu sahaja tak boleh buat, tak ada beri apa-apa manfaat. That's why saya tekan pada student-student saya harap you all amal apa yang saya share ini. Praktikkan apa yang saya sampaikan. Kalau tidak, you all tahu banyak tak buat dan you akan mengeluh kenapa tak beli, kenapa tidak meningkat jualan. Bukan salah orang lain, tapi salah awak tak amal dengan teknik-teknik yang telah saya sampaikan dalam siri lepas, insya-Allah. Alright, itu dua. Saya nak share sahabat pertama, yang kedua pula, okey. Saya nak share kepada sahabat semua strategi yang kedua untuk siri inilah. Sebelum ni saya telah share dengan sahabat-sahabat semua 3. So, untuk sesi ini, insya-Allah dalam masa 2 minggu ni saya akan fokus kepada tentang pemasaran. Sebab ia amat penting sekali. Kalau gagal pemasaran, percayalah, dia tak akan dia akan beri kesan buruk kepada bisnes anda. Ya, kepada founder minyak kelapa darah, semangat khabar sihat ke. Dan saya nak share benda ni sangat penting, iaitu yang kedua yang you amal dalam bab marketing ialah saya nak sebut kat sini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, saya nak fokus kepada yang paling penting. Okey, teknik yang kedua di dalam buat marketing to attract people attention ialah menggunakan kelebihan QR code. Tahu kan, sekarang dia banyak dah guna QR code, Mas Sejahtera sebagainya. So, ini bermaksud sahabat-sahabat semua perlu ada QR code kepada mana-mana platform bisnes awak. Saya pun ada sendiri. Kenapakah perlu sangat-sangat menggunakan kelebihan QR code dalam perniagaan? Dia akan menjimatkan kos.
satu. Yang kedua ialah dia memudahkan orang guna pakai. Yang ketiga ialah trend. Penggunaan QR code lama dah, tapi mulai hangat sejak akhir-akhir ni bila ada COVID. Ini masuk pasal saya scan QR code. So kalau anda bisnes Nur Hisham, founder Minyak Padara, ada perniagaan, saya harap awak mesti ada QR code dan link kepada bisnes awak. Awak tahu kan cara buat untuk generate QR code kan? Boleh guna apps daripada PlayStation. Boleh apa ni? Apa nama? Play Store tak? Okay. So buat sendiri, dapatkan sendiri QR code, dan kalau boleh, saya bagi tips sikit. Ia boleh agih-agihkan dalam bentuk stiker-stiker. Satu, ia boleh pergi kedai printer, printkan dalam bentuk stiker berpelekat, lekatkan dekat meja-meja makan. Ia boleh negotiate dengan kedai makan untuk dapat izin letakkan QR code di meja-meja makan dia orang. Dia boleh gunakan joint venture dengan mana-mana member awak sama-sama bisnes. Awak berikan QR code dia, dia berikan QR code dia, sama-sama sebarkan. QR code memang saya guna. That's why kalau saya amal benda ni, saya harap you orang amal lah. Dalam business card boleh masuk, dalam flyers boleh masuk, boleh buat stiker tampak kat cermin kereta. You boleh tahu exactly apa yang telah dibuat oleh apa nama, kebanyakan orang sekarang ni. So benda ini the trend. Kalau you tak ambil strategi marketing QR code ini, ia adalah satu kerugian rugilah besar, amat besar, sebab dia jimat mudah. Okay, you boleh guna QR code pada kotak-kotak packaging awak. Banyak. Boleh beri pada apa nama promoter, boleh beri kepada customer awak. Banyak sangat kelebihan QR code, sebabnya pertama sekali dia adalah mudah. Alright, itu saya harap you all buat teknik yang sebagainya. Kalau you tak buat, tak ada makna, percayalah. Saya selalu ulang supaya you all ingat bahawa QR code, contohnya dalam membuat marketing, gunakanlah QR code ni. Dapatkan, tahu kan? Kalau tahu, you boleh tanya orang. Sangat mudah sekarang ya. Saya cuba nak perincikan tentang QR code ni. Ya, pertama sekali kita boleh buat QR code dalam bentuk QR code, tapi link tu dalam bentuk penawaran kupon dan diskaun. Itu yang penting sangat ni. QR code mungkin untuk menghubungkan ke laman sosial anda, Facebook, IG. Saya ada sendiri QR code yang menghubungkan pada Facebook saya, maknanya media sosial, yang menghubungkan blog saya, yang menghubungkan QR code yang menghubungkan kepada laman web saya. Apa saya share dengan Zahari, sahabat-sahabat lain, saya dah buat dah. Khairi awam pun sama juga, insyaAllah. Boleh amal ya. So, buatkan QR code yang boleh menghubungkan ke mana laman media sosial awak. Awak boleh buat QR code juga untuk turun maklumat untuk dihubungi. Sebagai perinci ilmu ya, you salin dan cuba amal. Sama-sama berminat, episode saya ni, kalau you berminat, you dengar sampai ke sudah. Inilah strategi marketing yang dalam kategori zero cost marketing. Saya bukan niat mengajar awak. That's why bagi saya, ada tengok tak apa, alhamdulillah. Tak tengok pun tak apa. Tapi kalau you tengok dan you buat ya, Zahari dan juga Khairi Awam, you buat, you dapat impak positif dia. Sebab saya telah lakukan, amalkan penggunaan QR code. Yang keempat, buatkan QR code yang memaparkan maklum balas pengguna. Ini penting juga. So kalau kita nak pengguna tu berespon, kita berikan simbol QR code kat dia tu, so dia akan, insya-Allah dia akan scan, boleh isi borang tu, kita akan dapat juga yang dipanggil database pengguna. Ini penting sangat. Banyak orang dia tahu, tak mampu sangat hurai sekarang ni. Yang penting you all buat saja. Ini contoh contoh ialah QR code saya sendiri lah. Ini ialah contoh apps QR code ya. Contoh sekarang ni saya nak buat maklumat. Ada teks. Ada teks. Contoh saya, you boleh try sekarang. Saya betul-betul buat sekarang. Contoh saya buat sekarang ni ialah QR code yang menghubungkan kepada blog bisnes saya tercuba. Okey,
Saya bagi demo terus kepada sahabat-sahabat semua supaya sahabat-sahabat semua boleh praktik ilmu yang sampai. Kalau tidak, you all tahu tak buat, bertangguh, amat-amat rugi. Ini ialah sebagai sekarang, ini adalah link. Ini adalah link kepada platform saya. Nampak nampak kan? Nampak tak? Tak nampak kan? Tak apalah. So saya akan hasilkan, saya akan generate QR code. Ni QR code kepada blog bisnes saya tercuba. So kalau sahabat-sahabat nak mudah, sama juga. Kalau customer ke ataupun prospek ke cepat, diberikan QR code, scan. Terus dia akan pergi kepada, sekejap saya ambil handphone contoh. Bila kita bagi QR code, dia cepat mungkin dengan pantas, so dia just scan je lah. Kalau scan kita dapat scan ni. Scan QR code, dia akan pergi ke blog saya, teracuba.blogspot.com. Saya kata, faham tak apa saya share ini? Ini saya terus live ketika. Okey. Yang seterusnya ialah dengan penggunaan QR code juga, kita boleh linkkan untuk memaparkan. Untuk memberikan ganjaran kepada pembeli reward loyalty program members. Ini penting. Kita boleh buat juga QR code macam ni. Kita nak offer, nak beri hadiah special kepada pembeli kita. Berikan QR code kat dia. Dia scan, isi borang, bla bla bla, dapat reward. So kita dapat database. Saya tahu kita apa yang saya sampaikan. Seterusnya ialah penggunaan QR code ni bagus juga kerana apa? Kita boleh linkkan kepada untuk paparkan borang peraduan. Guna QR code juga. Alright, itu dia buat saya share dengan sahabat. Ada lagi berapa banyak lagi lah. Tapi sebagai 6 dahulu, betapa penting sahabat-sahabat semua menggunakan strategi pemasaran QR code. Alright, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang sedang bersama saya ini, you all mungkin you all anggap saya ini tidak ada aura, tidak ada tak menarik, tak apalah, itu soal lain. Tapi saya insya-Allah saya faham dalam penggunaan pemasaran platform yang zero cost ini, saya akan terus kongsi dengan sahabat-sahabat semua dan saya akan fokus mencari individu yang hanya berminat tentang strategi dan teknik bagaimana untuk menggunakan pemasaran strategi untuk membantu anda saya sendiri meningkatkan sesuatu yang lebih baik dalam bisnes. Alright, itu dia dua strategi teknik yang saya share sahabat-sahabat semua pada episode ini. Semoga bermanfaat. Alright, terima kasih, dan jika ada manfaat anda boleh sharekan kepada sahabat-sahabat lain. Kalau tak faham, ia boleh PM saya pada 019 90 40 148. Terima kasih, saya Sabri Ibrahim Zaki M.